Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk meneruskan pembacaan kita daripada kitab Fathul Mu'in, membicarakan berkaitan dengan puasa. Sebelum saya meneruskan, maka suka untuk kita kita jawab satu soalan semalam berkaitan dengan adakah ataupun apakah yang mu'tamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i, adakah wajib diniatkan, iaitu ghad, nawaitu sauma ghadin, nawaitu sauma ghadin. Maka kalau kita melihat kepada pembawakan kitab Fathul Mu'in, maka beliau cenderung kepada ghad itu tidak wajib. Ghad itu adalah tidak wajib. Dan beliau memberi isyarat bahawasanya guru beliau, iaitu Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, cenderung kepada ia wajib. Tetapi bila ditilik, ia berdasarkan perkataan Ibn Hajar dalam kitab Al-Manhajul Qawim, bahawasanya beliau mengatakan anna aqallan niyati fi Ramadana ayyanwiya sauma ghadin an Ramadan, Jadi berdasarkan contoh ini, maka zahirnya apa? Zahirnya wajiblah, sebab beliau memberi contoh dengan menyertakan perkataan ghadin. Tetapi dalam kitab Tuhfah lain pula. Dalam ni pun ada. Maksudnya dalam Tuhfah lain kan? Maksudnya dalam Tuhfah sama seperti matan Fathul Mu'in, iaitu perkara itu tidak muktabar. Jadi kita ambil yang Tuhfah lah. Kita ambil yang Tuhfah. Jadi dalam Tuhfah ada sedikit nukilan, saya ambil daripada Hasyiah Tarmasi, nukil ibarat Tuhfah. Wa amma qawlu ba'dihim yu'khadhu min kalamihima al-madhkur annahu la tajibu niyatul ghadi, faqala fit Tuhfah in arada ma qulnahu ay la tajibu niyatuhu bi khususihi bal takfi anhu niyatu syahri kullihi fa sahih. Jadi bila ulama kata tidak wajib niat ghad, maksudnya tidak wajib niat bi khususi. Semalam pun ada tambih dalam matan Fathul Mu'in. Bi khususi itu maksudnya tidak semestinya lafaz ghad itu diniatkan di dalam hati, tetapi makna ghad itu mesti wujud. Makna ghad itu mesti wujud. Ay fayasihu lahu al-yawmul awwal kama taqarrarah. Tapi kalau maksud ghad tu tak wajib, begini. Beliau kata kalau maksud mereka kata tak wajib itu la tajibu niyatul ghad bi khususi, itu betul.
Tetapi Ibnu Hajar menyebut dalam Tuhfatul Muhtaj, tetapi kalau maksud mereka tak wajib itu annahu la yajibu huwa, maksudnya al-ghad, wala ma yaqumu maqamahu fahuwa fasid. Langsung tak wajib ghad ataupun apa yang menggambarkan makna ghad, seperti semalam kan. Ghad itu dia masuk dalam fi saumi asy-syahri al-manwi kan. Maksudnya dalam tu ada mulahadhah. Mulahadhah terhadap ghad tu tetap ada. Tapi kalau langsung tidak ada mulahadhah. Dia adalah contohnya. Contohnya esok ulama kata dia ni esok hari Isnin. Dia niat saja aku puasa hari Selasa. Salah lah. Salah. Dan kalau dia niat begitu tanpa ada mulahazah esok dalam niat dia, maksudnya esok hari, dia sebut Selasa sebenarnya Isnin. Tapi kalau semasa dia sebut Selasa tu langsung tak ada mulahazah, tak ada memberi makna yang pagi, kan, maka tak sah. Di situ maksudnya mulahazah ghad itu mesti ada. Jadi itulah jawapan dia. Dan benda tu memang jelas lah. Kita pun boleh faham kan. Orang itu dia mesti berniat untuk puasa dengan niat yang muktabar. Niat yang muktabar mestilah niat puasa pada hari yang muktabar. Kalau satu orang tu dia niat kan, tapi hari yang dia niat tu tak muktabar, tak sah juga. Sebab itu dalam kitab matan apa? Safinah. Wal ilmu bil bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Jadi maknanya dalam Safinah ada 4. Tu syarat. Syarat. Jadi antara syarat sah puasa, orang yang puasa itu dia tahu hari yang dia puasa itu adalah hari yang boleh puasa. Maka kalau maka sebab itu dia ada pecahan masalah yang tersalah tadi. Isnin dikatakan Selasa. Kalau nama salah tak ada masalah. Saya selalu bagi contoh dalam bab nikah. Dia dipanggil bila ikhtilaf antara isyarat dengan lafaz, kita akan taglibkan isyarat. Kan? Contohnya saja aku sembahyang fardu zuhur berimamkan Imam Zaid yang ada kat depan ni. Tetapi imam tu bukan Zaid, Amar. Dia memberi mudarat. Beri mudarat tu dia ada catatan sekiranya ia tidak diiringkan dengan isyarat, kan? Itu masalah dakik lah dalam fiqh. Okey, kita nak masuk ni. Kita berlanjutan dalam niat ni lama. So kita akan masuk. Nanti kita akan baca insya-Allah daripada kitab Umdatul. Hantar buka tu tengok dia punya. Kadang-kadang ada orang komen kata sangkut-sangkut kan. Saya tak nampak. Kita sambung pada ibarat ni, khalas. Wa yuftiru amidun. Jumpa tak? Wa yuftiru amidun. Wa yuftiru amidun. Betul. Suara dengar kan? Okey, suara. Kalau melekat tapi suara keluar okey lah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuftiru amidun. Wa yuftiru amidun la nasin lis-shaum. Wa in kathura minhu nahu jima'in wa aklin alimun la jahilun bi anna ma ta'atahu muftirun li qurbi islamihi au nash'ihi bi badiyatin ba'idatin amman ya'rifu dhalika. Sekarang ini kita masuk pada perkara yang membatalkan puasa.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa yuftiru. Di sini ditulis amidan ke midun? Ha? Ada alif ke tak ada alif? Tak ada alif. Okey, betul lah tu sebab ataf yang seterusnya. Tapi kalau kita tengok bijima. Dia kat sini wa yuftiru amidun. Kenapa dalam syarah dia tulis amidan? Okey, kita tengok. Dan yuftir tu maksudnya batallah puasa. Batallah puasa oleh orang yang sengaja. Pertama, bila dikata sengaja, la nasin. Dalam syarah dia kata la nasin, iaitu dia ini bukanlah orang yang lupa. Jadi la nasin itu dia adalah mafhum kepada sengaja. Dan batallah oleh orang yang sengaja. Maksudnya batallah puasa lah. Batallah puasa orang yang sengaja. La nasin li shaum. Maksudnya la tu la yuftiru lah. La ay la yuftiru nasin li shaum. Dia punya mafhum mukhalafah dia. Bila kita kata yang sengaja tu batal, mafhum mukhalafah dia yang tak sengaja tu tak batal. Yang tak sengaja tu maksudnya dia terlupa. Wa in kathura minhu. Wa in kathura minhu nahu. Walaupun, dia punya ghayah dia. Walaupun banyak daripadanya. Daripadanya nya siapa? Nya nasin. Nya siapa? Nya nasin. Walaupun banyak daripadanya oleh seumpama jima' dan makan. Maksudnya dia makan banyak mana pun, dia jima' banyak mana pun, kalau berlaku secara lupa, maka membatalkan puasa. Masalah ni sebenarnya ada khilaf dalam bab semayang. Dalam bab semayang, dia asalnya kaedah dia, apa-apa yang membatalkan puasa, membatalkan semayang. Itu kaedah asal. Kebanyakan. Kecuali dalam bab ni. Kalau satu orang dia makan dalam semayang, kita bezakan antara makan banyak dengan makan sikit. Kalau dia makan banyak dalam semayang, batal. Kalau dia makan walaupun banyak dalam puasa, tidak batal. Sebahagian ulama kata puasa pun sama. Kalau makan banyak, batal. Dia kias dengan semayang. Jadi kias itu kias yang ma'al farid. Kias yang tidak tepat. Kerana ada beza syan solat lain dengan syan puasa. Sebab syan solat, ulama kata keadaan dia solat itu sepatutnya tidaklah menyebabkan dia lupa begitu rupa, kan? Tapi puasa adalah satu keadaan yang mana memang kalau orang lupa setara itu wajar. Sebab benda tu lama. Benda tu lama dan tak ada sebarang perbuatan tertentu. Ketika puasa kita tak ada perbuatan khas. Dalam puasa hanya meninggalkan benda-benda tersebut. Jadi keadaan itu memungkinkan dia melakukan perkara-perkara tersebut. Allahumma salli wa in kasura minhu nahwu jima'in wa uklin. Bacaan ni bukan wa aklin. Wa uklin. Aklin ni maknanya masdar, makan. Uklin ni dengan makna makul. Faham? Ukl. Walaupun banyak yang dimakan tu. Faham? Walaupun benda yang dimakan tu banyak. Sebab tu baca uklin dengan makna makul. Kemudian bila dia guna perkataan nahwu, ambil perhatian bila dalam kitab fiqh dia guna perkataan nahwu, dia ingin memberitahu ada selain daripada itu. Kerja kita lah mencari yang nahwu tu. Beliau hanya bagi dua contoh aja. Walaupun banyaknya makanan dan banyaknya jima', maka apakah contoh-contoh lain? Contoh-contoh lain banyak. Seperti mubasyarah yang menyebabkan inzal, ataupun masuk sesuatu dalam rongga bukan dengan jalan makan dan seumpamanya. Maknanya kalau nak diringkaskan, walaupun banyak berlaku daripada orang yang lupa itu perkara yang boleh membatalkan puasa. Bas, kan? Apa saja perkara yang boleh membatalkan puasa, walaupun banyak berlaku secara banyak daripadanya,
tidak membatalkan puasa. Ghayah memberi isyarat kepada khilaf. Maksudnya ada ulama mengatakan kita hanya maafkan kalau sedikit, kalau banyak tidak dimaafkan. Alimun bil rafa', baca dengan rafa', wa yuftiru amidun alimun. La jahilun. Tidak jahil. Macam tadilah. Bila dia kata alim, mafhum dia, mafhum mukhalafah dia. Mafhum mukhalafahnya jahil. Jahil. Jadi la jahil bukan mafhum mukhalafah, betul. La jahil tu mafhum mukhalafah. La jahil tu la yuftiru jahil. Betul. Dia mafhum mukhalafah bagi yuftiru alimun. Jadi la jahilun ay la yuftiru jahilun. Mafhum lah tu bila dia kata yang tahu batal, mafhum mukhalafah dia yang tidak tahu itu tidak batal. La yuftiru, la jahilun ay la yuftiru al jahilu. Bi anna. Bi anna ni dia muta'alliq kepada jahil. Dia tak tahu apa? Maf'ul kepada jahil tu. Apa benda yang dia tak tahu? Majhul tu apa? Bi anna. Dia ada beza ni. Satu orang dia tahu benda tu salah. Tapi dia tak tahu benda ni kalau kita buat kena bayar fidyah. Tapi dia tahu benda tu salah. Dia tak tahu kena denda kalau buat. Salah dia tahu. Adakah jahil ini dimaafkan? Tak. Dia tetap kena bayar denda. Yang dimaafkan ialah dia jahil pada asal masalah. Dia tak tahu masalah itu membatalkan puasa misalnya. Barulah jahil itu dimaafkan. Tapi itu pun tengok juga. Jahil yang dimaafkan ni ada syarat dia yang akan disebutkan. La jahilun bi anna ma ta'atahu muftirun liqurbi islamihi. Tidak membatalkan, tidak batal puasa oleh orang yang jahil akan bahawasanya apa yang dia ambil akan dia muftirun, khabar kepada anna. Dia tak tahu benda itu membatalkan puasa. Sebab apa? Liqurbi islamihi. Sebab dia baru masuk Islam. Ataupun nash'ihi. Nash'ihi ni atah pada li, qurbi. Ataupun kerana membesarnya ia bibadiyah, di pedalaman yang jauh, amman, daripada orang yang ya'rifu dzalika, daripada orang yang mengetahui akan yang demikian itu. Biasanya dalam kitab dia menyebut ada dua syarat untuk jahil itu dimaafkan. Ada dua syarat. Tapi dua syarat ni bukan kedua-duanya perlu ada. Salah satu. Ada dua syarat yang mana kalau ada, orang itu dikira jahil yang dimaafkan. Bila jahil yang dimaafkan, kalau dia buat sesuatu perkara dengan sebab jahil, maka perkara itu tak jadi. Tak, kalau puasa tu tak batal. Pertama, ini memang selalu disebutlah. Kalau daripada kitab Safinah pun sebenarnya kita dah diberi tambih. Pertama, dia ini jahil benda itu sebab dia ni baru masuk Islam, ataupun dia ni qadimul Islam, tetapi dia membesar di pedalaman yang jauh daripada orang yang boleh ajar, orang yang tahu perkara-perkara tersebut. Okey? Dia ada satu lagi keadaan yang mana jahil itu dimaafkan. Walaupun kebanyakan kita sebut dua je, sebenarnya ada lagi. Antaranya ialah masalah tersebut bukanlah masail khafiyah. Masalah tersebut bukanlah masalah yang khafi, yang orang tu dia kena belajar secara formal barulah dia boleh tahu. Ada perkara-perkara yang khafi tentang membatalkan sembahyang, perkara khafi tentang membatalkan puasa. Masalah itu kira santri je lah yang tahu sepatutnya. Tapi kadang-kadang santri pun tahu. Dia dah belajar dalam 5 kitab dia pun tak tahu benda tu batal. Padahal dia dah ulang 5 kali dah. Jadi kalau masail tu masail khafiyah, walaupun dia ni dah lama masuk Islam, dan walaupun dia membesar di kelompok banyak orang Islam, bukan orang Islam je, ada ulama, tapi kalau masail tu khafiyah dan dia buat, tak batal. Contohnya, antara masail khafiyah ni,
adalah bahawasanya berdehem membatalkan sembahyang. Ulama selalu bagi contoh tanahnu, kan? Berdehem sehingga zahirnya huruf membatalkan sembahyang. Ini pun termasuk masail khafiyah. Dalam kitab Iqna' dia bagi contoh ni. Maka kalaulah adalah orang tu dia ni baru dengar dalam kuliah ada ustaz sebut, selama ni dia tak tahu bahawasanya tanahnu itu sehingga zahirnya dua huruf yang beri faham, kan, membatalkan sembahyang, dia dah buat dah selama ni, maka kita hukum untuk yang sebelum ni sebagai apa? Sebagai tidak batal. Jadi masail khafiyah, ataupun dia duduk di kalangan ulama tetapi dia tak ada kemampuan untuk nakal, untuk belajar daripada ulama tersebut, mungkin ada halangan-halangan syar'i, maka itu pun termasuk juga dalam apa? Jahil yang dimaafkan. Tapi kalau pelajar Seri Petaling, dia buat satu benda jahil, dimaafkan ke tak? Dah lama masuk Islam, duduk di kalangan ulama pula tu, dalam gerobok, dalam gudang. Jadi kalau ada buat benda atas nama jahil, memang tidak dimaafkan. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mukhtar. Nombor 3, mukhtar. Dia ada 3 kait. Barulah beliau akan sebut apa perkara yang membatalkan puasa. Muftirat akan disebut kelak. Tapi muftirat ni, perkara yang membatalkan puasa tu, dia hanya berfungsi kalau ada tiga keadaan ni. Alimun, amidun, alimun, mukhtarun. Ini standard lah. Syarat ni memang standard dalam banyak perkara. Dia buat dengan kadang-kadang tahu, dia buat dalam keadaan sengaja, dia buat dalam keadaan tidak terpaksa. Mukhtar. Mukhtarun la mukrahun. La mukrahun. La mukrahun. Lam yahsul minhu qasdun wala fikrun wala taladhdhudun. Dia ada khilaf sebenarnya masalah mukrah ni. Dalam minhaj menyebut orang yang diikrah, orang yang dia ada khilaf, orang yang diikrah untuk makan. Kalau dia diikrah dengan cara ijar, lau ujira. Ijar tu macam mana? Komunis tu buka mulut dia, letak yang serombong tu, tuang air. Dia dah tak ada pilihan lain. Bukan dia yang kunyah, benda tu memang dipanggil ujirah. Yang tu ulama tak ada khilaf langsung bahawasanya tak batal puasa. Tapi macam mana kalau dia diletakkan buncung senapang kat kepala dia, kalau tak makan tembak. Lalu dia ambil dengan tangan dia, dia masuk dalam mulut dia, dia kunyah, dia telan, faham? Maka sebahagian ulama mengatakan batal. Sebab ada action, ada ikhtiar daripada dia. Ikhtiar sebab dia ambil dengan tangan dia, dia yang masuk ke mulut dia, dia yang kunyah, lepas tu dia telan 4 perkara yang dia buat. Dia lihat di sudut tu. Tapi pendapat muktamadnya, surah itu juga dipanggil sebagai mukrah, sebagai orang yang terpaksa. Maka kalau berlaku begitu, puasa tak batal. Dia kenapa pendapat muqabil tadi mengatakan batal? Dia ada satu kaedah dalam fiqh, dipanggil benda yang an-nadir kal ma'dum. Nadir lah orang ni dipaksa untuk makan. Faham? Jadi kalau memang berlaku dipaksa untuk makan, maka tetap apa? Hukumnya batal. Sebab an-nadir ni tak muktabar dalam iktibar hukum. Dia memberi alasan seperti itu. Okey. Lam yahsul minhu qasdun. Ni perkataan lam yahsul ni, dalam i'anah kata dia adalah qaidun fi adami iftaril mukrah. Orang yang dipaksa ni, yang kata tak batal ni, ini kaid dia. Kalau kaid ni tak ada, walaupun dia dipaksa, maka apa? Tetap batal. Tengok contoh kaid tu. Pertama dia kata, masa dia makan tu, dia memang tak ada qasad, tapi memang sebab terpaksa tu je dia buat benda ni. Hati dia langsung tak ada kepada benda tu. Setengah orang
Aku bagus juga kita jadikan alasan dipaksa. Hati memang nak makan tu. Alhamdulillah dipaksa aku makan. Jadi boleh bertopingkan paksa. Hati ada qasad. Tak boleh, kan? Dia kata lam, itu maksud dia tu. Lam yahsul minhu qasdun. Qasad kepada benda tu. Dia buat itu memang dorongan daripada pasangan. Hati dia langsung tidak cenderung, tidak ada qasad, tidak menuju kepada perkara tersebut. Faham tak? Itu maksud lam yahsul minhu qasdun. Kemudian wala fikrun, dan dia tak fikir pada perkara tersebut, dan dia tidak bertalazus. Tak talazus. Sebab itu dalam minhaj kata, kalau orang dipaksa untuk jima, batal. Sebab apa? Dia kata tak boleh nak tasawur macam mana jima tu boleh berlaku dalam yang terpaksa. Dia kata boleh tasawur. Kalau terpaksa, macam mana boleh naik benda Allah tu? Naik tu maksudnya itu ada syahwat lah, kan? Kecuali kalau dia di-inject dengan Viagra ke, benda tu tanpa rela. Tanpa rela. Naik contohnya. Kemudian dia dipaksa buat, barulah batal. Tapi kalau dalam keadaan biasa, dia kata lam yutasawwar, dia kata. Tidak boleh nak ditasawurkan. Tapi pendapat muktamad ulama kata boleh ditasawurkan. Maka ada surah orang itu diikrah atas jima', tapi dengan syarat-syarat ni lah. Dalam kitab Tuhfah dia guna ibarat macam ni. Wa syartu adamil fitril mukrah alla yatanawala ma ukriya alaihi li syahwati nafsihi bal li da'il ikrah la ghair. Jadi itu sama macam keterangan saya sebut tadi. Dia buat itu, dia punya faktor dia adalah da'i. Da'i itu faktor dia adalah ikrah. Memang kalau bukan terpaksa dia tak akan buat. Itu dia punya faktor dia. Maka kalau begitulah situasi yang berlaku kepada dia, maka barulah tidak batal puasa. Tapi ada juga ulama berpandangan sebaliknya. Ali Syubramalisi, Syekh Ali Syubramalisi ni dia buat hasyiah kepada Nihayatul Muhtaj, kan? Di sini Syekh Ali Syubramalisi dia melihat kepada yang rajahnya, beliau berpandangan annal mukrah la yuftir wa in akala dhalika bi syahwah, kan? Orang yang mana dipaksa tidak batal puasanya walaupun masa dia makan tu ada rasa sedap. Sedap ni. Sedap ni rezeki Allah Taala bagi. Macam kisah wali tu, dia tak nak makan. Nak tengok macam mana makanan boleh masuk dalam mulut dia, kan? Dia tak nak buat apa-apa action daripada diri dia. Maka dia dipaksa makan oleh pencuri tu, kan? Jadi lepas tu dia gelak, kan? Jadi di sisi Syekh Ali Syubramalisi muhasyi kepada Nihayatul Muhtaj, beliau mengatakan wa in akala bi syahwatin. Okey, bi jima'. Bi jima' ni jar majrur muta'alliq kepada mana? Yuftir, faham? Barulah kita akan masuk pada senarai perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bi jima', dengan sebab jima'. Wa illam yunzil ghayah. Betul? Dia kita baca dalam Asbah pun ada. Dalam Tahrir, kan? Bila kita sebut masalah jima', bila dalam kitab sebut jima' je, maksud dia adalah ilajul hasyafah fil farj. Walaupun sekali. Dan bila dia sebut ilajul hasyafah fil farji, maksudnya kubul atau dubur. Itu maklum, kan? Sebab itu dalam kitab Tahrir, kita baca itu, dalam kebanyakan masalah, hukum ilajul hasyafah fil faraj, fil dubur, sama macam ilajul hasyafah fil kubul. Kecuali, kan? Kecuali dalam beberapa masalah. Dalam ni pun ada. Bahkan dalam kitab ni, dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, beliau menyenaraikan hukum-hukum yang berta'alluq dengan ilajul hasyafah. Di sini tengok ni.
Muka surat 341. Ini sebagai tambih. Saya nak bagi baca tajuk je. Dia tulis kat sini apa? Dengar ni. Al-qawlu fi ahkami taghyibil hasyafah. Muka surat 341 cetakan benda tak nama cetakan ni dekat Yaman ni. Ada berapa masalah yang berkait dengan ilajul hasyafah fil arash. Yatarattabu 'alaiha mi'atun wa khamsuna hukman. Faham? Ada berapa? 150 hukum yang ada kaitan dengan ilajul hasyafah, dan antaranya masalah ni, iaitu membatalkan puasa. Dalam kebanyakan masalah hukumnya sama. Ilajul hasyafah fil farash, fil qubur sama macam dubur, kecuali dalam berapa masalah. Antaranya masalah wujubul iddah. Antaranya wujubul iddah. Kalau satu orang perempuan kahwin, dia kena talak. Dia ada iddah ke tak ada iddah bergantung dia dah diwati ke belum. Dalam surah ni, wati yang dimaksudkan pada kubul sahaja, baru muktabar. Kalau dia diwati pada dubur lalu dia kena talak, dia dikira belum diwati, so dia boleh terus kahwin tanpa perlu menjalani iddah. Satu lagi masalah ihsan. Satu lagi masalah ihsan. Masalah ihsan tu adalah masalah satu orang yang muhsan. Kalau dia berzina, dia kena rejam sampai mati. Muhsan ni maksudnya dia telah melakukan persetubuhan yang halal. Jadi kalau dia melakukan persetubuhan tu, maksudnya dia kahwin dengan isteri dia, tapi bukan dikubur, didubur, maka dia, kalau dia masih dalam kategori apa? Dia masih dalam kategori ghairu muhsan. Satu lagi masalah tahlil, kan? Masalah Cina buta. Satu orang ditalak 3 isteri dia, satu orang perempuan ditalak 3 oleh suami dia. Maka untuk dia boleh kahwin balik dengan suami tersebut, mesti dia kahwin, kemudian dia disetubuhi. Dalam surah ni yang dimasukkan ilajul hasyafah fil qubul, bukan dubur. Jadi masail macam tu dalam tahrir dia lebuh satu bab. Jadi menarik. Dan ni pun ada. Okey, kita sambung balik. Dengan sebab jima'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa illam yunzil, walaupun tidak inzal. Sebab dia punya hukum itu, dia punya ta'alluq hukum tu ialah pada ilajul hasyafah, bukan pada inzal. Faham? Iddah waktu pada dubur. Jadi silap. Iddah silap. Iddah dikira sabit dah walaupun dubur. Ihsan lah. Betul. Yang betul tu ihsan lah. Ihsan tahlil. Dan dalam masalah zina, masalah zina sama juga. Kalau okey. Apa yang sebut tadi? Jadi hukum ditaklukkan kepada taghyibul hasyafah. Taghyibul hasyafah. Dia sebenarnya kalau nak diperincikan, hasyafah tu maksudnya daripada taghyibul hasyafah pada farash yang wadih, kan? Kalau khunsa tak sabit, kan? Kalau khunsa tidak sabit, dia mesti wadih. Tak apalah tu, masalah khunsa abaikan. Dengan jima' yang batal puasanya walaupun tak ada inzal. Sama macam mandi junub kan? Walaupun tak ada inzal mani, maka ilajul hasyafah sudah mensabitkan kewajiban mandi, sama kat sini. Batal puasa walaupun sekali. Dalam bab batal apa? Batal haji sebab jima' sama juga. Taghyibul hasyafah juga, wa illam yunzil, sama hukum dia. Dalam bab tadi iddah ke, sama. Mana ada syarat inzal? Tak ada. Okey, wa illam yunzil. Kemudian wastimna. Wastimna ni atah kepada jima'. Wastimna'in walau biyadihi au biyadi halilati. Istimna tu maksudnya onani. Walaupun istimna itu berlaku dengan tangan dia sendiri ataupun tangan isteri dia, ataupun tangan hamba sahaya dia, maka hukumnya membatalkan puasa. Au bilamsin lam yanqud
lima yanqudu lamsuhu bila hailin. Okey. Sekarang ni bijima'in wa illam yunzil. Kemudian wastimna. Bila dia sebut istimna, air mani tu keluarlah. Baru panggil istimna. Walau biyadihi, walaupun dengan tangan dia sendiri ataupun dengan tangan isteri dia, habis. Au tu atah mana? Au ni atah mana? Biyadihi. Istimna bilamsin. Apa dia? Istimna'in bilamsin. Istimna bilamsin. Istimna apa? Au bilamsin lima yanqudu lamsuhu bila hailin la biqublatin wa dhammin limra'atin bihailin. Jadi macam mana? Jadi au bilamsin tu mana? Jadi wastimna'un walau biyadihi au biyadi halilatihi. Habis. Sampai kat situ. Kemudian au. Jadi istimna' tu kena faham. Kena terjemah dia mengeluarkan mani. Dengan cara tangan dia sendiri ataupun dengan tangan isteri dia ataupun dengan dia sentuh. Faham? Jadi betul lah tu. Dia akan muta'alik kepada istimna'. Mana dia masih kisim, anwa' kepada macam mana air mani tu keluar. Sebab dalam kitab dia tak guna lafaz istimna' ni. Dia keluar perkataan inzalu mani. Faham? Mani keluar. Dia kaedah dia dalam bab batal puasa ni, air mani tu kalau keluar dengan jalan sentuhan. Ringkasan ni macam tu lah. Dengan jalan sentuh baru batal puasa. Tapi kalau dengan jalan bukan sentuh bukan dengan jalan mubasyarah, sentuh kulit dan kulit, nanti kat depan disebut ada lapik apa semua, maka tak batal puasa. Okey. Walau biyadi au biyadi halilatihi au bilamsin, ataupun dengan, maksudnya air mani itu keluar bilamsin lima yanqudu lamsuhu, ataupun dengan sebab menyentuh benda yang lima yanqudu lamsuhu, dengan sebab sentuh benda yang membatalkan wuduk. Oleh apa? Oleh sentuhnya bila hailin. Bila hailin. Jadi bila hailin ni dia muta'alliq dengan lams. Maka keluar dengan perkataan tadi, ma idza kana ma dzukira bihailin fa innahu la yuftiru bihi wa fihi anna hadzal qay yughni anhu ma qablahu li'annahu idza kana hunaka hail la naqad fama kharaja bihi yakhruju billadhi qablahu. Jadi kat sini ada iskal. Perkataan dia kata dengan sebab sentuhan bilamsi lima, kan? Lafaz dia bilamsi lima. Bilamsin lima yang kudu. Wa bilamsin. Yalah wa bilamsin lima yang kudu. Dalam ayat Anah dia kata afdalnya dia guna perkataan liman yang kudu. Liman yang kudu lamsuhu. Okey. Apa kita boleh faham daripada ibarat ni? Air mani itu keluar kerana dia sentuh orang yang, kalau sentuh orang tu batal wuduk. Maknanya apa? Maknanya kena cukuplah syarat-syarat yang diperlukan dalam bab batal wuduk. Maksudnya dia mesti kabir, ajnabi, kan? Tanpa hail. Itu yang dalam i'anah tu dia iskal. Bila dia dah sebut perkataan lima yang qudu lamsuhu, tak perlu sebut perkataan bila hailin. Sebab benda itu hanya akan batal bila tiada hail. Maksudnya kalau dia sentuh tanpa lapik, faham? Sampai lapik lah.
Orang yang mana sentuh orang tu batal wuduk. Sebab itu kalau air mani tu keluar dengan sebab dia pegang telok lembu, batal tak wuduk? Pegang lembu, tak batal kan? Maka, ataupun dia sentuh mahram dia, lalu berlaku inzal, maka tak batal wuduk. Tak batal puasa. Ataupun budak kecil, lalu inzal, maka tak batal puasa. Jadi mudah dia buat kaedah macam tu. Kalau air mani itu keluar, dia ada dua. Satu, air mani itu keluar kerana menyentuh zakar. Itu bab lain. Itu dia masuk dalam istimna sebenarnya. Walaupun ada lapik batal. Satu lagi, air mani itu keluar sebab disentuh tubuh selain daripada zakar. Dan tubuh itu tak ada lapik syarat dia. Dan tubuh itu adalah tubuh orang yang mana kalau sentuh membatalkan wuduk. Cukup syarat tu, itulah yang dimaksudkan. Sebab itu dalam minhaj dia kata tidak batal puasa kalau air mani itu keluar dengan jalan nazar, tengok, dengan jalan apa? Jalan fikir. Fikir. Ada sangkut dah. Jalan fikir tak batal. Payah tu belik ibarat dia. 5 yang qudu lamsuhu bila hail wala la biqublatin. Ay la yuftiru biqublatin wa dhammin limra'atin bihailin. Nampak? Dia punya ghayah dia. Kalau sangkut zikir Allah Allah, dia zikir sangkut. Apa ni? Nampak tak kaedah dia? Sebab itu dia kata tidak batal puasa kalau air mani tu keluar dengan sebab cium ataupun dengan sebab dham, peluk, bagi perempuan tapi ada hail. Nampak tadi punya kait dia. Kalau ada hail, walaupun yang dipeluk, yang dicium itu yang boleh membatalkan wuduk dia, kalau sentuh tanpa lapik, tetap tidak membatalkan puasa. Okey. Dia mungkin mengambil ayat Quran. Dalam Quran tak ada tentang puasa. Ada. Fal ana bashiruhunna wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Okey. Tak ada. Ada tak? Tentang masalah bahwasanya setengah apabila puasa fal ana bashiruhunna tu malam kan. Okey. Ingat kaedah tu. Bihailin ay ma'ahu wa in takarrarata bi syahwatin aw kana al-hailu raqiqan. Dia punya ghayah dia. Dia macam mana nak sebut? Dalam mazhab Syafi'i, perkara yang membatalkan puasa ni ada setengah perkaranya kita lihat pada zahir je. Kita tak mendalam pada makna. Nanti saya terangkan apa maksud dia. Tengok dalam surah ni, walaupun qublah, takarrata tu kan tasniah, kembali kepada apa? Qublah dan juga dham. Wa in takarrarata ay al-qublatu wad-dhammu. Walaupun ciuman dan pelukan itu berlaku berkali-kali. Berlaku berkali-kali. Walaupun dalam ni dia kata afdalnya guna perkataan wa in takarrara. Buat bukan muannas. Wa in takarrara. Sebab apa dia kata? Memanglah dalam lafaz ni pun kita belajar bahasa Arab. Di sini kan ada dham dengan qublah. Satu muannas, satu mudzakkar. Jadi bila ada dua, sekarang ni kita nak buat tasniah, kita taglibkan muzakkar. Jadi kita buatlah takarrara. Kalau kita buat takarrarata, sebab dia ada satu muzakkar muannas kan, kita nak pakai dhamir dua-dua sekali tak boleh, tak mungkin. Maka taglibkan muzakkar, itu kaedah dalam bahasa yang lebih bagus. Maka afdalnya guna wa in takarrara. Walaupun dham, ciuman dan juga pelukan itu berlaku berulang-ulang kali, lalu inzal, walaupun ia berlaku dengan syahwat, selagi tak ada hail, maka tidak membatalkan puasa. Tapi berdosa. Faham?
Berdosa satu hal, kan. Sekarang ni puasanya tidak batal. Kemudian au kanal hailu raqiqan, ataupun apa? Ataupun hail itu raqiq, nipis sangat. Walaupun yang menghalang kulit dan kulit itu nipis, tetap tak batal. Selagi ada hail, itu yang saya masukkan zahir. Kalau orang dia fikir segi logik kan, benda tu kan. Saya beri contoh kan, ulama tarjih, kalau satu orang dia sedang puasa, masuk sesuatu, masuk air, dia masuk air, masuk dalam perut dia. Walaupun masuk dalam perut, tetap kita konsisten dengan kaedah kita mazhab Syafi'i, selagi dia tidak masuk melalui rongga terbuka, tak batal, walaupun terhasil kenyang. Jadi kita punya perkara batal puasa ada dia punya dawabit dia. Faham? Jadi itu yang dalam bab ini kita kata melihat kepada zahir. Dalam setengah masalah mazhab Syafi'i dia macam zahir. Tengok zahir hadis bas. Sebab dia hukum wad'i. Perkara batal puasa ni hukum wad'i. Maka apa yang syarak wada'kan, maka kita iktisar atas itu. Dia pakai kaedah macam mana? Asalnya puasa orang itu sah. Kita tak akan batalkan puasa dia dengan perkara yang syak. Faham? Itu dia punya semangat ketika mengeluarkan ijtihad dalam menghukum perkara ni membatalkan puasa ataupun tidak membatalkan puasa. Allahumma salli ala Muhammad. Au kana al-hailu raqiqan. Khalas. Falau dhamma imra'atan au qabbalaha bila mulamasati badanin bal bihailin bainahuma fa anzala lam yuftir. Jadi fa ni dipanggil fa tafri'. Fa tafri'. Sebenarnya kalau dia tak bawa tafri' ni faham dah. Betul tak? Benda yang sama. Tetapi yang belakang tu dia macam kaedah. Kemudian dia bagi contoh. Maka dia panggil fa tu fa tafri'. Maka dia kata setelah kamu faham bahawasanya syarat dia, kalau kenyataan tadi, kalau qublah dan juga dham itu tak ada berlapik, tak batal puasa, maka dia bagi contoh. Falau dhamma, kalau dia peluk seorang perempuan, qabala, dia cium, bila mula masah, tanpa berlaku sentuh menyentuh badan, bal bihail, ada hail bainahuma fa anzalah, lalu inzalam yuftir, sama, faham? Kemudian dia bagi illah. Sebab apa tak batal? Sebab lintifa'il mubasyarah, sebab ketiadaan al-mubasyarah. Mubasyarah ni maksudnya apa? Persentuhan basyarah dan juga basyarah, kulit dan kulit. Mubasyarah tu mensentuh kulit dan kulit. Kal ihtilam, lintifa'il basyarah kal ihtilam. Jadi kaf ni, ini dia panggil tanzir. Itu semalam ingat tak? Kita sebut ada kaf disebut apa? Kaf lit tanzir. Dia nak bagi masalah yang saya sebut sebelum ni sama macam. Bukan nak kias. Nak bagi tahu masalah ni sama macam. Itu dia panggil nazir, nazair. Masalah ni sama macam masalah ni. Bukan masalah sebelum ni dikiaskan dengan masalah yang akan disebutkan. Bukan. Itu dia panggil kaf itu li tanzir. Dia kata samalah macam. Kalau nak terjemah bahasa Melayu, samalah macam. Kalau kias kita terjemah dikiaskan dengan, kan? Kalau contohnya semua kaf kan, tapi tengok keadaan. Samalah juga macam masalah ihtilam. Masalah ihtilam, satu orang dia tidur, kemudian inzal. Batal tak? Tak batal lah. Sebab tak ada mubasyaran sumpah. Kal ihtilam wal inzali bin nazar. Inzal dengan nazar, tengok. Wa fikir. Walau wa fikir. Habis. Titik. Walau lamasa mahraman. Ini dia ni muhtaraz mana ni? Siapa boleh? Tengok. Kait apa? Liman yang qudu, faham? Dan kan tadi sebut yang batal tu kalau sentuh tak berlapik akan orang yang mana menyentuhnya membatalkan wuduk. Walaupun tak berlapik, kita sentuh dia lalu inzal, tetap tidak membatalkan puasa. Jadi dia punya syaratnya ada dua. Syaratnya pertama mubasyarah, yang kedua malmus itu man yang qudu lamsuhu. So ada dua syarat yang inzal kerananya membatalkan puasa. Faham tak? Inzal akan batalkan puasa dengan dua syarat. Sekiranya inzal itu terhasil daripada menyentuh tanpa lapik. Syarat pertama
Yang kedua, akan orang yang menyentuhnya membatalkan wuduk. Dua syarat ni ada, barulah batal puasa. Sebab tu dia kata Allahumma salli ala walau la masa mahraman. Betul tak? Walau la masa mahraman. Mahram yang tadi, au sya'ra imra'atin. Ini yang menyebabkan takbir yang digunakan oleh musannif itu dia guna mah. Tapi nak guna mah ke nak guna man? Sebab kalau guna mah, tapi kalau guna man, mah juga ada setengah keadaan. Rambut kan? Rambut. Diguna taglib juga. Kita taglib liman yang akil. Kalau berhimpun antara berakal dengan tak berakal, kita guna takbir yang mana taglibkan yang berakal. Okey, dia sentuh rambut perempuan, fa'anzalah, jelaslah. Sebab rambut bukan kulit, kan? Walaupun tanpa lapik, sama macam wudu. Lam yuftir li'adamin naqdi, tengok ilat dia, li'adamin naqdi bi consistent. Wala yuftiru bi khuruji madhin. Jelas. Sebab kita kata keluar mani, keluar mazi. Khilafan lil malikiyah, khilaf dengan maliki yang menyatakan bahawasanya batal. Okey. Jadi kita dah belajar berapa? Sebenarnya 3. Sebenarnya kita dah belajar benda yang batal puasa ni 3. Pertama jima', yang kedua istimna', yang ketiga inzal. Faham? Istimna' ni dia lebih khusus kalau berlaku sentuhan pada zakar. Sentuhan pada zakar dia tak sentuh siapa-siapa. Faham? Dia tak sentuh siapa, dia dengan tangan dia sendiri. Batal kan? Jadi sebab tu istimna' ni memang dalam kebanyakan kitab dia letak asing. Dia tak jadikan istimna' itu adalah inzal. Kita kira inzal ni kisim lain. Jima', istimna', inzal. Baru jadi 3 kisim. Okey? Khalas. Allahumma salli ala sayyidina. Dalam perkara membatalkan puasa, ada yang jenis memasukkan, ada yang jenis mengeluarkan. Bukan semua perkara yang batalkan puasa jenis memasukkan ke dalam rongga. Okey, kita buat khulasah. Jenis memasukkan taghribul hajafah dan yang lain-lain lah, memasukkan ke dalam rongga. Yang jenis mengeluarkan, yang pertama istimna', yang kedua inzal, yang ketiga istiqa'ah yang kita nak baca ni. Dia bukan ada benda masuk rongga, ada benda keluar daripada rongga. Jadi dia tak semestinya memasukkan, mengeluarkan pun ada surah yang boleh membatalkan puasa. Ini seterusnya wastiqa'atin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wastiqa'ah. Istiqa'ah apa? Ai istid'a'i qai'in wa in lam ya'ud minhu syai'un li jawfihi bi an taqayya munakkisan aw 'ada bi ghairi ikhtiyarihi فهو مفطر لعينه أما إذا غلب ولم يعد منه أو من رقه المتنجس به شيء إلى جوفه بعد وصول حيض الظاهر أو عاد بغير اختياره فلا يفطر به للخبر الصحيح بذلك. Tengok ni, masalah istiqa'ah. Dia masalah istiqa'ah ni adalah hadis Nabi sebut apa? Man dhara'ahul qai, kan? Orang yang mana zara'ahul qai, dia muntah tu dalam keadaan dia tak boleh nak kawal, maghlub, lalu dia termuntah, maka puasa dia tak batal. Tapi man istaqa'a, siapa yang dia menuntut muntah, maka batal. Pelik kan? Sebab macam pelik tu, sebahagian ulama, sebenarnya ulama Syafi'i pun ada khilaf. Ulama khilaf dalam mentaklilkan hadis tu. Kenapa dalam hadis tu Nabi sebut siapa yang sengaja muntah batal puasa? Yalah, biasanya batal puasa memasukkan sesuatu. Kenapa mengeluarkan sesuatu boleh batal puasa? Maka ada yang mentaklilkan, sebenarnya istiqa'ah ni dia masih masuk dalam kisim biasa. Iaitu apa? Dia sebenarnya batal sebab dukhulu ainin. Bila satu orang tu dia muntah, kebiasaannya dia tak dapat elak daripada tertelan walaupun sikit daripada muntah yang keluar. Dan benda itu tak dimaafkan sebab dia yang nuntut. Tapi kalau dia termuntah lalu ada tertelan sedikit, tak batal sebab di situ tak ada taksir daripada dia. Faham?
Sebab itu, ini dia sebut dalam Minhaj. Dia kata dalam Minhaj, istiqa'ah membatalkan puasa walaupun dia yakin dia tak tertelan walaupun sedikit daripada muntah. Tetap batal. Dalam kitab Fathul Muin sebut, sebab apa? Yang membatalkan tu bukan dukhulu ainin fil jawf, bukan. Ain istisqa tu. Ain istisqa pula. Ain istiqa'ah tu yang batalkan puasa. Dekat depan tu. Tadi kan baca. Wa illam, ghayah tu. Dia ghayah tu isyarat kepada muqabil tu. Yang mengatakan dengan syarat kembali baru batal. Wa illam ya'ud minhu syai'un li jawfihi. Dalam i'anah wal ghayah liraddi 'ala al-qa'il bi annahu idza lam yarji' syai'un la yuftar. Memang ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Wa illam ya'ud minhu syai'un li jawfihi bi an. Ba ni taswir. Taswir kepada apa? Ba ni taswir kepada ilam ya'ud. Kan? Ba ni dia nak taswir kepada macam mana boleh satu orang tu dia pasti dia punya muntah tu tak akan patah balik. Ini surah dia. Bi an taqayya'a munakisan. Dia muntah tu dalam keadaan terbalik badan dia. Macam ni Macam ni muntah. Memang tak masuk balik. Walaupun memang secara pasti, ihtimal pun tak ada bahawasanya muntah tu masuk balik, tetap batal puasa. Faham? Tetap batal puasa. Bi an taqayya'a munakisan. Okey? Au ada bi ghairi ikhtiyarihi. Au ada bi ghairi ikhtiyarihi. Jadi ini au ada bi ghairi ikhtiyarihi. Nak bagi tahunya, walaupun muntah tu masuk balik tapi bukan dengan qasad dia. Sebab kalau benda masuk tanpa qasad kan tak batal. Tetap batal. Tetap batal sebab tu fahuwa muftirun. Huwa tu kembali kepada apa? Al-istiqa'ah. Al-istiqa'ah ni membatalkan puasa li'aini. Fahuwa tu kembali kepada al-istiqa'ah. Menuntut muntah itu membatalkan puasa li'ainihi, bukan sebab audu syai'in ilal jawf. Faham kan? Ini bagus. Kita boleh masuk sedikit pada kaedah kan. Dia ulama membahaskan kenapa apabila satu orang tu dia bersalin wiladah mewajibkan mandi. Dalam mazhab Syafi'i. Kenapa wiladah mewajibkan mandi? Apa sebab ni? Ada yang mengatakan kerana bayi yang keluar tu dia adalah maniyun munaqid. Dia adalah apa? Mani. Yalah, bayi tu kan tercipta dari mani. Jadi bila bayi tu keluar, macam air mani keluar kenalah mandi. Tetapi taklil ni mangkut. Ulama kata kalau satu orang tu dia bersalin, dia baru keluar kepala, wajib tak mandi lagi? Tak wajib, dia kena keluar habis. Sedangkan mani kalau keluar sikit pun kena mandi. Maka ada yang mengatakan wiladah tu sendiri adalah apa? Adalah sebab yang mewajibkan mandi. Kerana apa? Wiladah ni dia sama juga dengan macam masalah orang yang tidur. Orang yang tidur tapi ghairul mutamakin. Tidur ghairul mutamakin. Dalam keadaan punggung tak tetap. Okey, kenapa orang tidur batal wuduk? Adakah tidur tu sendiri membatalkan wuduk? Ataupun kerana ada keluar sesuatu daripada sabi lain? Maka dia sebenarnya kalau berdasarkan hadis kan al-ainan wika usahi tu ada kaitan lah tidur dengan punggung tu, Nabi bagi isyarat kan. Tetapi oleh kerana tidur ni mazinnah dia panggil. Mazinnatul khuruj. Dia adalah mazinnah, sumber untuk boleh keluar, maka dia panggil tunazzal. Mazinnah
manzilat as-sabab. Kita bagi kepada mazinnah tu kepada seperti dia tu sendiri adalah sebab. Faham? Samalah juga kat sini. Istiqa'ah tu adalah mazinnah kepada aud ilal ain, ilal jawf, maka tunazzal manzilata sabab. Dia tu sini jadi ain. Dia tu sini jadi ain muftir, perkara yang batal puasa. Itu nak bagi nak taklilkan hadis lah. Dia sebenarnya hadis tu disebut macam tu lah. Sekarang nak taklilkan apa? Okey, kita pakai zahir hadis tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma idza ghalabahu. Ini tafsir lah. Setelah kita tahu kalaulah dia istiqa'ah baru batal. Kalau dia maghlub, dia tak dapat kawal, termuntah. Amma idza ghalabahu wa lam ya'ud minhu. Adapun kalau dia dikuasai oleh muntah dan tidak ada sedikit walhal, tidak ada kembali, walam ya'ud minhu syai'un, walam ya'ud minhu minal qai' au min riqihi, jangan bacaan dia, au min riqihil mutanajjisi bihi syai'un. Di situ dia terus sebut masalah air liur. Nanti kita akan sebut apakah dalil, apakah quyud menelan air liur yang tak membatalkan puasa. Kalau cukup quyud ni barulah menelan air liur tidak batalkan puasa. Kalau tidak, menelan air liur pun boleh membatalkan puasa. Kita tengok ni dulu. Dia kata kalau dia dikuasai oleh muntah, kemudian sedangkan tak kembali daripada muntah itu syai' sedikit pun, ataupun tak mungkin muntah tu dia dapat buang semua, tapi kena ingat kalau mulut dia tak basuh, dia pergi telan air liur kan dah jadi muntah najis. Jadi bila dia telan air liur tu, walaupun langsung tak ada campur dengan muntah, tetap batal puasa. Sebab itu dia letak syarat tak jadi batal tu apa? Berapa syarat? Pertama, dia dikuasai oleh muntah dan tidak dia telan muntah yang keluar itu dengan sengaja. Ataupun dia tak telan muntah, dia tidak juga telan air liur yang telah menjadi najis bihi ay bil qai', dengan sebab muntah. Betul tak? Dengan sebab muntah. Ila jaufi, kepada dalam rongganya, ba'da wusulihi, selepas telah sampainya tu kembali ke apa? Syai' lah, syai' minal riq, syai' minal apa? Syai' minal qai'. Syai' minal qai' lah. Riq tak perlu kan? Riq tu memang duduk kat luar pun. Qai'. Selepas telah sampainya apa? Muntah kepada haddi zahir. Dia tak buat macam tu. Ataupun muntah tu kembali tanpa pilihannya, fala yuftiru bihi. Siapa boleh buat khulasah? Macam mana muntah ni tak batal puasa? Ada beberapa kait. Pertama, maghlub. Dia dikuasai oleh muntah. Yang kedua, dia tidak telan muntah. Yang ketiga, ataupun dia tidak telan air liur yang telah menjadi najis sebab muntah. Dan dia tidak telan itu selepas apa? Muntah sudah keluar kepada had zahir. Ataupun kalau tertelan pun bukan dengan sengaja. Kalau semua syaratnya cukup, maka tak batal. Maka daripada situ kita boleh pecah-pecahkan hukum, keluarkan lagi hukum. Sekarang ni persoalan yang perlu difahami ni, had zahir ni apa? Had zahir akan datang menyusul. Penting ni dalam bab puasa. Dalam bab puasa sebenarnya bab yang paling perlu dibahaskan perkara batalkan puasa. Saya ada tulis lah. Kita ada rongga kan. Kita ada rongga, berapa rongga? Telinga, hidung, halqum, halak, kemudian zakar, ada rongga masuk kat situ, dubur, dan dia ada bahagian kepala kan. Daripada sini pun ada. Jadi bila kita belajar bab perkara yang batalkan puasa, kita kena tahu yang mana zahir, yang mana batin.
Okey. Batin, daripada batin masuk ke batin. Daripada zahir masuk ke zahir. Daripada zahir masuk ke batin. Daripada batin keluar ke zahir. Lagi? Dah. 4. Batin masuk ke batin, tak batal. Zahir masuk ke zahir, tak batal. Batin keluar ke zahir, tak batal. Kecuali dalam masalah istiqa'ah. Sini. Okey. Zahir masuk ke batin, batal. Jadi, benda yang daripada dalam ni, kita punya hingus ke, kita punya kahak lendir atas, daripada bawah, dia yang kalau keluar telan balik tu batal tu ialah apa? Dengan syarat telan dengan sengaja lah, itu pastilah. Sengaja dan mampu. Syaratnya dia dah keluar ke had zahir. Telan balik baru batal. Kalau dia masih dikira dalam, kita telan tak batal. Di situ yang pentingnya kena tahu yang mana satu dipanggil kat mana ni. Daripada sini, yang mana satu dipanggil zahir, yang mana satu panggil batin, yang mana masih batin, yang mana sudah keluar ke zahir. Maka mengetahui border. Border antara zahir dan batin adalah sangat penting supaya kita dapat ketepatan dalam mengeluarkan hukum. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah akan disebutkan tentang ke depan ni. Had zahir ni. Sebab ada orang dia jadi payah nak puasa. Jenis orang jenis banyak kahak. Semayang payah, puasa payah. Sebab dia kata hak zahir ni hak. Jadi ada kahak kat sini keluar. Ada kahak kat sini keluar. Jadi dia payah nak semayang. Jadi sebab tu kita nak tengok apa qaul yang ada dalam masalah had zahir dan juga had batin yang akan disebutkan. Semua sekali lah, telinga mana had zahir, had batin, hidung akan menyusul pembahasan dia. Kita nak sebut tentang apakah syarat air liur tak batal puasa menelannya. Pertama, air liur itu mesti khalis. Syarat pertama khalis, sarf. Maksudnya tidak bercampur dengan benda yang ajnabi. Itu masuk khalis. Syarat yang kedua, air liur itu bukan mutanajis. Dia mesti tahir. Yang ketiga, air liur itu apa? Belum keluar daripada ma'dinnya. Bukan hak zahir, ma'dinnya. Belum keluar daripada ma'din. Maksudnya dia belum keluar daripada mulut. Kalau dia letak air liur kat atas lidah, dia keluarkan lidah dia, masuk balik, boleh. Lidah keluar, tapi kalau air keluar kat sini, batal dia punya puasa dia. Zahirnya air liur yang dekat hujung-hujung ni itu dimaafkan lah. Jadi was-was pula. Air liur ni dah keluar ni, telan batal. Dah sebab tu dia ni apa lain macam lah puasa. Sekejap bibir, ketip bibir, kenapa ni? Dia duduk was-was ni. Air liur ni dikira dah keluar ke belum ke? Zahirnya kalau kata CP-CP ni semua dimaafkan. Apatah lagi ada mazhab yang sebab tu dalam kitab dia bagi tambih orang yang cucuk jarum bulan puasa. Ni kan? Benang. Lepas tu benang tu macam tak tajam, dia masukkan balik. Jadi air liur yang kat benang tu dia telan. Maka air liur kan dah keluar. Maka masuk balik. Kalau dia isap tu yang dah keluar tu ada terkeluar, ada termasuk, maka batal. Batal. Dalam mazhab Syafi'i ni dia tak ada syarat kenyang. Selalu orang bagi contoh kan, pakai batal puasa mesti kenyang. Tak ada, mana ada syarat kenyang. Kalau dia telan batu pun batal puasa. Kalau dia telan benda kecil macam sim-sim pun batal puasa. Biji sawi, sim-sim. Mazhab Hanafi tak batal. Mazhab Hanafi dia ada iktibar kecil ke, dia ada iktibar benda yang dia telan tu benda jenis makanan ke bukan makanan. Kalau telan batu tak batal. Faham? Sebab batu bukan makanan. Mazhab kita tak ada. Dia kena tahu lah mazhab kita wusul ain ila jauf dengan aliman abidan mukhtara. Ain ke dalam jauf melalui, dia tiga. Masuknya ain ke dalam jauf melalui apa? Melalui rongga yang terbuka. Cukup tiga kaid ni bersama dengan alim, amid, mukhtar, maka batallah puasa. Jadi kena tahulah ain tu apa, rongga terbuka tu apa, kan? Kena tahulah. Setelah tahu, insya-Allah
Macam orang yang buat ambil check screen tu kan, yang dimasuk ke hidung. Batal tak puasa? Batal tak? Ustaz Hakim? Itu tanya soalan. Ustaz Wazi pun tanya soalan. Ustaz Wazi puasa hari tu, Ustaz Wazi buat kali kedua saringan kan. Batal lah mazhab Syafi'i. Tapi hari tu Ustaz Wazi taklid mazhab lain. Sebab puasa dah petang. Jadi kalau batal, puasa sunat. Yang soalan tanya puasa nazar. Ada pelajar nazar nak puasa 10 hari berturut-turut. Kali hari tu dia buat apa? Screening. Hari kelima. Jadi macam mana putus tatabuk dia? Kalau mazhab Hanafi tak batal. Jadi sebab tu kita ada kumpulkan keputusan-keputusan fatwa, tapi itu bukan berdasarkan mazhab Syafi'i, tapi boleh diamalkan oleh orang sakit lah. Masalah memasukkan orang yang dia ada check up masa bulan puasa ni. Perempuan mengandung, bila dia check up, kadang-kadang check up tu memerlukan dimasukkan sesuatu ke dalam kemaluan dia. Ataupun orang ada sakit apa kanser rahim ke apa, dia akan masuk teropong apa semua tu, masuk kot zakar ke, masuk dekat ni ke, masuk kat sini, masuk teropong kan. Mazhab Syafi'i batal lah. Walaupun benda tu dikeluarkan balik kan, walaupun benda tu langsung tak tertinggal sikit pun. Kalau teropong tu tinggal memang salah. Tapi mazhab Syafi'i khalas, batal. Kira masuk walaupun tak tinggal. Jadi ke mazhab lain macam mazhab Hanafi tak batal. Jadi kita tengoklah orang tu dia sakit setara mana. Kalau benda tu memang berterusan kan, dia boleh taklid lah mazhab Hanafi misalnya, yang mengatakan dalam hanya memasukkan kamera apa semua tu, itu semua tidak membatalkan puasa. Dah tinggal berapa orang belajar ni? Allah. Banyak lagi. Jangan diteruskan. Ada soalan? Ya. Ada 2-3 soalan. Qublah dia qaid syahwat. Maksudnya? Contohnya dia mubasyarah bila haid tapi tak ada syahwat, tapi keluar mani. Batal lah. Tak ada kad. Dia saya dahut. Macam mana dia kublah tanpa syahwat tiba keluar mani? Hebat dia. Dia ada masalah dekat dia punya. Orang yang macam tu biasanya orang selalu ambil dadah. Dadah ni dia tergesel dengan seluar dia pun keluar mani. Padahal tak ada apa-apa pun. Dia jadi lemah. Syahwat bukan qaid. Kaid. Tak ada kaid. Kaid dia 3 tu je. Dalam masalah adakah qublah itu haram ataupun tak, daripada itu ada kaid. Dia ada kaid daripada orang yang apa? Yang kemungkinan akan datang syahwat pada dia bila disebut qiblah. Maksudnya tua dan muda tu ada beza. Tapi membatalkan tak ada. Asalkan berlaku dengan sentuhan tanpa hail, orang yang membatalkan khalas. Tak ada kaid. Dipanggil yang disentuh itu adalah sesuatu yang tata'atta minhu syahwah. Bas. Jadi sebab itu kalau dia sentuh yang tak batal wuduk walaupun dengan syahwat, tak batal. Kalau dengan syahwat, bukan syahwat demi dhabit dia. Kalau disentuh lembu ada syahwat, lalu inzal, batal tak? Tak batal tak? Betul tak? Jadi kalau syahwat tu dhabit, batal lah lembu. Faham tak? Baca 2-3 juga. Sentuh selain zakar tak berlapis dengan perempuan yang membatalkan wuduk, kemudian inzal, batal tak puasa? Tak batal. Kemudian inzal, Tak batal. awal ke dah Dengan hail kan? tak berlapis tanpa haid. Sentuh selain zakar tak berlapis dengan perempuan yang membatalkan wuduk, Batal lah. kemudian inzal, batal tak puasa? Betul. Maksud kalau inzal tu disebabkan oleh syahwat hasil daripada sentuhan tadilah. Kalau disentuh dulu pasal 1 jam baru inzal. Jadi tak adalah dia punya connection antara sentuhan dengan inzal tu. Tu ni ada masalah. Maknanya kalau berlapis
Maknanya kalau berlapik sentuh isteri sebab inzal tidak batal. Tak batal, tapi dosa. Syahwat. Dia kita bahas sekarang ni batal ke tak batal. Faham? Walau raqiqan tu dia bagi ghayah tadi, walaupun nipis. Maksudnya hail tu ada macam tak ada. Walaupun macam tu tetap tak batal. Kita pakai zahir hukum. Tapi perbuatan itu paling kurang merosakkan pahala puasa lah. Paling kurang. Dia masalah ni dia sama juga dengan masalah nanti haji. Sama. Masalah haji dalam kitab dia bagi tambih, kan antara perkara yang membatalkan haji bukan kena dam, muqaddimatul jima'. Jadi antaranya dalam kitab I'anah dia bagi tambih, jaga-jaga orang yang pergi haji dengan isteri dia berpegangan tangan kan. Tak ada lapis lah, tak batal. Tak ada kena dam. Tapi dia pegang tiba dia rasa syahwat. Masa dia nak, bini dia nak naik unta ke, dia tolak-tolak ke apa ke, dia jadi syahwat. Kat situ dia kata bagi tambih. Sebab dia boleh nak kena dam, muqaddimatul jima'. Ada lagi soalan apa? Cadangan untuk buat grup WhatsApp untuk payah. Saya payah nak jawab kalau grup WhatsApp. Ini soalan waktu Jadi kelas lambat. sahaja. Waktu kelas. Admin ada. Admin WhatsApp. Saya memang susah nak jawab WhatsApp. Nanti kesian pada orang yang tanya. Jadi mudah apa yang ada kat sini. Kalau sempat kita jawab sekarang, kalau tak jawab esok. Satu lagi ada soalan. Ustaz dia sebutkan bahawa tak batal masukkan air macam kat hospital. Iskalnya adalah ada orang yang minum dengan ditebuk perut. Jadi tak batal juga. Lain. Itu lain. Mana sama dua masalah tu. Itu memang sebut. Kalau memang perut dia ditebuk, lalu dia masuk terus ke dalam perut, itu dah dikira batal. Kan? Yang ni dia masuk melalui rongga ni. Dia tak ada rongga pun, cucuk jarum je. Benda tu memang ada khilaf. Contohnya pengarang kitab ni. Salim bin Sa'id Bakir Barisan. Dia tulis satu kitab, tapi ulama' rad. Beliau qail batal, ibrah. Batal. Ini pun ada. Jadi ada kan kitab dia? Wuduhul Butulan. Betul-betulan bukan. Nama dia macam mana? Saya ada kitab tu. Saya tengok dalam ni. Tengok dalam ni. Kalau dalam kitab Taqirat Sadidah, dia bezakan antara masuk melalui warid ataupun tidak. Satu, injection masuk melalui otot. Ni dia panggil awal. Yang ni tak batal. Tapi kalau masuk melalui warid. Warid ni lah. Urat. Ada khilaf sebut. Ada kata batal, ada kata tak batal. Antara syekh ni mutlak batal. Saya baca kalau tak silap saya. Dalam fatwa tu pun ada. Syekh Zarqa. Tengok soalan dia. Su'ilah rahimahullahu ta'ala an sa'imin daraba ibratan fi 'adudihi mathalan fahal yuftiru bid-dawa'i dakhil fi jasadi minha aw la? واختلف الطلبة في ذلك وأفتى العلامة السيد عبد الرحمن بن عبد الله الزقاف بالإفطار فأجاب رحمه الله تعالى بقول الحمد لله. الجواب الحقن بالإبرة وإفطار الصائم به مما لا يزال الأمر فيه لدينا مشكلة. Waktu ni beliau kata masalah ni masih lagi muskil bagi saya. Ketika tu sebenarnya masalah tu orang dah bahas selepas ni, tarikhnya bila. Dia kata waqad bahasna, kami telah bahas perkara ni mundu sanawat ma'a kathiri minat talabah fi dhalika. Bersama pelajar-pelajar kita cuba munaqashah, discuss tentang masalah injection. Itu injection tau, bukan masuk air. Masuk air lagi lah ada cat. Wa kathura al-akhdh war raddu, maka buat bahas masail ada i'tirad, ada jawab. Fil masalah walam yaqif binal bahsu ala syai' tatma'innu an-nafsu ilaih. Di sisi beliau belum puas hati pada ketika dia tulis fatwa ni. Beliau belum puas hati tentang sebarang jawapan berkaitan dengan perkara ini. Walihada ajiduni
ajbun 'anil jazam fil mas'al bisyai. Sebab itu aku mendapati diriku takut untuk jawab secara tuntas, jazam tentang masalah ni. Nampak tak? Ini adab. Ini mufti tarim. Tapi bila benda yang dia nampak belum tuntas, saya tak berani nak jawab lagi. Sebab tak nampak lagi dia punya stand nak kata batal ke tak batal, dua-dua masih dalam luar lingkup ihtimal. Waqad balagana ma aftabi sayyidil allam al-waji' Abdurrahman bin Ubaidillah walakin ma nadri ma mustanaduhu fi fatwahu hadhihi waqad balagana anna al-haqna naw'ani naw'un tahta al-jid wa naw'un dakhil al-jid fi syarayin wallahu a'lam wal mas'alah tahtaj ila mazid bahs wa tahqiq. Ini ketika kita ini dikarangkan, tapi jawapan ni ditulis pada tahun 1361 Hijrah. Sekarang berapa? Dah dekat 90 80 tahun lepas dah. Wa ba'da bahs al-mawdu' bi majlis ifta' al-syar'i bi tarim fi Sya'ban 'am 1380 qama sahib al-fatawa rahimahullah bi tahrim bahs wa tahqiq tam fi mawdu' kama nushira fi risalah matbu'ah samaha wuduh al-butlan fi al-hukmi bi 'adam al-fitri bil hikni bil ibrah. Tak batal. Syekh kata tak batal. Syekh kata tak batal, silap. Siapa yang seorang lagi kata batal? Tak batal. Tajuk dia wuduhul butlan fil hukmi bi 'anil fitr bil haqn bil ibrah fi nahar Ramadan. Syekh Salim bin Said Bakir, bukan ke Bakir Baghaithan. Tapi kalau tanya Syekh Haidar lah, yang saya belajar dengan dia, maka Syekh cakap tak batal. Sama ada masuk melalui adal ke, masuk melalui warid ke, urat ke. Syekh memang banyak kali dah orang tanya soalan tu kat Malaysia, jawapan dia memang tidak batal. Walaupun terhasil kenyang ke apa ke, jawapannya tidak batal. Okey. Dia kalau tebuk perut tu lain. Dia tu memang kitab sebut. Dan kitab sebut macam ni. Kalau satu orang itu dia kena tikam kat perut dia, lalu pisau tu masuk dalam perut, batal. Faham? Memang perut asalnya bukanlah jauf, tapi bila dia dah kena potong, dia dah ada lubang, dia dah dikira sesuatu yang ada jauf yang terbuka. Itu memang ada dalam kitab lama dah sebut. Masalah ta'an fil batan. Faham tak? Dalam kitab fatwa, Syekh jawab apa? Ni dalam kitab ni Syekh Mustafa Zarqa, Syekh fatwa Mustafa Zarqa, innal ibra ad-dawaiyya la tuftir qiyasan ala rai' akthar al-madhahib, innal mufattir huwa ma yadkhul al-jawf min manfadhi tabi'iyyin khilqiyyin wa huwa al-fam wal anf wa sharaj wa kadhalika al-qatra fil 'ain la tuftir walau ahassa. Kat depan nanti ada lagi lah. Pasal ni akan datang, kita akan bahas lagi panjang lebar. Itu sebagai mukaddimah saja pembahasan tersebut dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Okey. Khalas? Chalo. Tak ada dah. Tanya pasal puasa Sakmozi ni macam mana? Terus taklid. Sekejap. Puasa Sakmozi tadi. Puasa sunat. Tak apalah. Yang pelajar ni puasa wajib. Jadi ihtiyatnya lebih lah. Puasa sunat teruskan. Itu dia punya wajah dia. Senazar pula tu. Kan? Taklid tengah-tengah ibadat boleh ke nak kena tahu sebelum puasa? Boleh? Dia panggil at-taqlid ba'dal amal kan? At-taqlid ba'dal amal. Boleh? Ada tulis no. Tu. Oh ya. Dah amal baru ditaklid. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka